Sebab tu kita kena jadi orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang berpeluang untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila masuk dalam kubur tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Kemudian dia akan bangkit dengan keadaan bahagia di padang mahsyar Allah, dan dia boleh tarik keluarga dia yang confirm dihumban ke dalam neraka Allah untuk diberi syafaat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang dijanjikan semalam, saya telah menyebut tentang mengenai bagaimana keadaan kala mana kita berada di dalam kubur. Apabila kita dimasukkan di dalam kubur, maka kita akan diuji dengan ujian-ujian fitnah kubur. Fitnah kubur ini merupakan satu ujian bagi setiap di kalangan kita yang kita minta dijauhi daripada terkena dengan fitnah kubur. Yang ni sentiasa kita sebut dalam doa kita, Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil qabr. Kita sebut demikian, ya Allah, lindungilah aku daripada terkena dengan fitnah kubur. Fitnatul mahya wal mamat, fitnah waktu mana kita hidup dan fitnah waktu mana kita mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, kita disebut, diajar supaya baca, jauhkan aku daripada kena fitnah masihud dajjal, masih dan juga dajjal. Maknanya kita hidup di hujung-hujung zaman. Kenapa kita diminta supaya minta sangat dalam hidup kita ni, terlepas daripada ditanya ataupun kena pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur ini nanti? Jawabnya kerana fitnah kubur itu menyesatkan seseorang. Waktu mana terkena saja kena fitnah kubur, maknanya kita ni akan disoal. Bila kena soalan itu penuh dengan penyiksaan. Bagi orang yang kena soalan, dia akan ditanya bertahun-tahun dan beratus-ratus tahun kalau dia kena ujian ataupun fitnah kubur ini sendiri. Sehingga kan kita diminta supaya minta jauh daripada Allah. Ya Allah, jauhilah aku daripada terkena dengan fitnah yang sedemikian rupa. Kenapa kita minta dengan demikian? Jawabnya nak suruh kitanya bila kita masuk dalam kubur nanti, kubur kita menjadi taman pada taman-taman syurga. Janganlah kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kubur kita menjadi satu tempat yang sengsara pada diri kita. Dahlah dunia ni penuh dengan kesengsaraan bagi orang yang dia tak beriman pada Allah. Hidup di atas dunia ni dia akan jadi sengsara. Kenapa sengsara di dunia ini? Jawabnya kerana kita tidak fokus terhadap perjalanan hidup kita. Kita tak nampak yang kita ni lepas pada kita hidup di dunia, kita kena hidup lagi dalam kubur. Kemudian kita tak nampak yang kita kena hidup di padang mahsyar Allah. Lalu kita berfokus untuk dunia sahaja. Kita tidak berfokus untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, dalam hidup kita ni kita jangan begitu. Dalam hidup kita ni kita kena berfokus. Fokus untuk nak hidup lagi. Lepas pada kita hidup di atas dunia ni, kena hidup lagi dalam kubur. Macam mana nak hidup dalam kubur? Di dunia ini kita diajar supaya kita bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh pada diri kita ni, beria-ria pada diri kita untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Islam diajar, kalau kamu nak suruh selamat daripada fitnah kubur ini, maka di antara cara pada diri kamu, salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita semalam daripada hadis-hadis yang panjang saya sebut semalam, ialah pastikan diri kita ni hidup berjuang untuk Islam sehinggalah kita dapat gugur syahid di jalan Allah. Ini di antara peluang yang pertama. Kalau siapa yang nak suruh masuk dalam kubur, kemudian dia tidak disoal dalam kubur nanti, maka di saat mana dia berjuang, dia hidup atas dunia ni, dia pikul betul-betul Islam. Dia tak sanggup untuk pertaruhkan nyawa dia, tenaga dia, masa dia, semuanya untuk Islam. Bila dia pertaruhkan nyawa, masa, tenaga untuk Islam, satu hari dianya oleh kerana orang benci dengan Islam, ada di kalangan orang kafir yang tak suka dengan Islam, akhirnya membunuh dia.
kerana dia mempertahankan Islam ataupun dia berjuang di jalan Allah sehingga kan dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di waktu tersebut saat mana dia gugur syahid, dia akan mendapat ganjaran masuk dalam kubur, tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir pada dia, dan segala dosa-dosa dia yang sebelum daripada ini diampunkan di sisi Allah. Kemudian dalam kubur diberi rezeki oleh Allah berterusan, segala amalan-amalan soleh dia di atas dunia, Allah Subhanahu Wa Taala teruskan amalan soleh dia tu, tak putus amalan soleh dia. Sedangkan dalam hadis Rasulullah sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa thalatha." Apabila mati saja anak Adam, terputus segala amalan-amalan seorang anak Adam ini kecuali 3 je yang akan terus panjang dan sampai pada kita. Apa dia? Waladin salih yad'uhu lah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sadaqatin jariyah, sedekah yang berterusan dan sampai pada dia. Kemudian yang sedekah yang terus mengalir. Yang ni kita sedekah untuk masjid, kita sedekah untuk bina sekolah, dan kita bersedekah dalam hidup kita. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang disebut apa dia? Al-ilmu yantafi'u bih. Ilmu yang bawa manfaat kepada orang lain lepas pada kita mati. Tapi rupa-rupanya dalam hidup kita ni ada satu lagi yang kita nak suruh amalan kita ni berterusan panjang je pada diri kita. Kita sembahyang, pahala kita berterusan dapat. Kemudian walaupun kita dah meninggal dunia, dan kita dah meninggal dunia, pahala sembahyang dapat. Kita dah meninggal dunia, pahala bacaan Quran dapat. Kemudian kita dah meninggal dunia, tapi pahala kita bersedekah semua dapat. Apa dia? Mati syahid. Mati syahid ni satu ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada setiap di kalangan kitanya, ganjaran yang besar ini. Kemudian mati syahid ni di antara amalan yang tamu yang menyebabkan kita terselamat daripada terkena yang namakan dengan dalam kubur nanti yang disebut dengan fitnah kubur. Dalam satu riwayat disebut mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang mati syahid ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tanya, "Ya Rasulullah, apa lebihnya orang yang mati syahid ni sehingga sampai peringkat dia dapat ganjaran demikian ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Cukuplah tusukan pedang pada kepalanya sebagai satu ujian pada diri dia. Bila dia terkena panah ataupun kena sambar dengan yang disebut dengan tusukan pedang yang kena libas di tengkuk dia, itu satu ujian yang besar pada diri dia. Boleh jadi tusukan pedang Rasulullah sebut. Tapi zaman Rasulullah tak sebut dengan peluru-peluru yang menembusi jasad dia. Bila peluru menembusi jasad dia tersebut, maka itu satu ujian dalam hidup dia." Al-Qurtubi ditanya tentang mengenai perkara demikian. Artinya, katanya Imam Qurtubi, jika di antara orang yang terbunuh dalam perang itu terdapat seorang munafik. Ada orang kata, kalau begitu orang munafik macam mana? Kalau dia gugur syahid. Orang munafik. Orang munafik ni, dia boleh gugur syahid ke? Imam Qurtubi kata, tak mungkin orang munafik ni boleh gugur syahid. Ketika mana dua pasukan itu bertemu, katanya Imam Qurtubi sebut, nescaya orang munafik itu akan melarikan diri. Kalaulah di antara pasukan Islam dan pasukan kafir yang bertembung dalam peperangan, orang munafik akan lari. Ini perangan orang munafik. Orang munafik ni, dia akan cari kesempatan je dalam hidup mereka. Imam Qurtubi sebut, orang munafik akan lari. Kerana di antara karakter orang munafik ni adalah melarikan diri pada saat mana dia berada dalam keadaan genting. Orang munafik ni, di antara perangai dia, dia akan lari. Di saat mana dia berada dalam keadaan sukar, di antara perkara yang dia akan terjadi, dia akan melarikan diri. Melarikan diri pada saat mana genting. Sedangkan karakter orang mukmin adalah berserah diri kepada Allah. Itu beza. Perangai orang mukmin, kalau berhadapan dengan perkara yang genting macam mana pun, dia tawakal pada Allah. Dia serah diri pada Allah. Bila dia berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan orang-orang mukmin, dia akan berserah diri pada Allah. Dengan demikian hal itu telah memperlihatkan kejujuran dalam hati kecilnya. Yakin bahawa dia siap berperang dan yakin untuk dia terbunuh di jalan Allah. Lalu mengapa masih harus ditanya lagi di dalam kubur bagi orang mukmin tersebut? Ini yang disebut oleh Imam At-Tirmizi, digambarkan demikian. Satu, orang munafik tak mungkin dia dapat gugur syahid. Satu, kita kena jadi orang mukmin. Orang mukmin ni orang yang
berpeluang untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila masuk dalam kubur tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Kemudian dia akan bangkit dengan keadaan bahagia di padang mahsyar Allah, dan dia boleh tarik keluarga dia yang confirm dihumban ke dalam neraka Allah untuk diberi syafaat masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, seorang mukmin yang gugur syahid, dia boleh menarik seramai 70 orang ahli keluarga dia yang confirm berada dalam neraka untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan yang pertama yang kita kena faham. Orang yang akan terlepas bila masuk dalam kubur, dia terlepas daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir padanya tersebut. Itu yang pertama. Hari ni, malam ni, kita akan berbicara kumpulan-kumpulan yang lain yang boleh terlepas daripada fitnah kubur ini. Siapa dia? Yang kedua ni, yang disebut dengan orang yang mati sakit yang tenat, sakit yang teruk pada diri dia. Yang ni yang disebut oleh Imam daripada Abu Hurairah, disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang meninggal dalam keadaan sakit yang tenat, dia sakit yang teruk, bererti dia meninggal dalam keadaan syahid. Maksudnya sakit yang teruk ni macam mana? Sakit yang dia beban pada diri dia, yang digambarkan dia akan diselamatkan daripada fitnah kubur serta dibawa rezekinya daripada syurga pada pagi dan juga petang dalam kubur itu sendiri, pada orang yang demikian. Lalu disyarahkan, siapa sebenarnya yang sakit sebegini, yang berada dalam keadaan sebegini? Al-Qurtubi mengatakan hadis tersebut bersifat umum, berlaku pada seluruh penyakit, tetapi dipersempitkan dengan hadis yang lain yang berbunyi, yang dikecilkan lagi dalam hadis yang lain yang berbunyi, sesiapa sahaja yang dibunuh oleh penyakit yang terlibat dengan perutnya, dia tidak akan diazab di dalam kuburnya. Allahu Akbar. Bahasa yang mudah, dalam huraian yang panjang lagi disebut bahawa orang yang kena penyakit taun, di antara penyakit yang terlepas daripada yang namakan dengan orang yang meninggal dalam keadaan yang dia kena penyakit yang demikian. Ada yang sebut demikian. Saya nak sebut di antara yang saya maksudkan ini, kalau kita boleh bayangkan siapa yang terkena dengan ujian sebegini. Di antaranya yang namakan dengan orang yang kena COVID-19. COVID-19 ini mudah-mudahan dia akan terlepas daripada pertanyaan malaikat yang disebut di dalam kubur kerana dia terlibat dengan penyakit sakit dalam perut dia. Ini termasuk dengan siapa? Yang terkena kanser. Yang kena penyakit kanser. Penyakit kanser ni bagi saya nampak berdasar pada hadis-hadis yang panjang yang disebut dalam perbincangan ialah penyakit sakit yang teruk. Dia ada stage yang kedua, stage yang ketiga, stage yang keempat. Maka bergembiralah bagi sesiapa, kabar gembiralah pada siapa yang diuji dengan ujian penyakit kanser. Dalam keadaan dia kena ujian penyakit kanser, dia boleh tabah dalam ujian yang sebegitu. Dia boleh bertahan dengan ujian sebegitu. Maksud tabah ni apa dia? Dia tak lari daripada jalan agama. Lagi dia kena uji, lagi banyak berinfak di jalan Allah. Lagi banyak diuji di sisi Allah, lagi dia nampak syurga Allah dalam hidup dia. Sabar, wahai orang yang kena kanser. Bila kalian terkena dengan ujian kanser pada tubuh tuan-tuan, kalian semua di kalangan kita ingat janji Allah. Di antaranya, janji yang disebut oleh Rasulullah, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan yang dia jadi uji dengan ujian yang sakit tenat, bererti dia akan meninggal dalam keadaan syahid pada diri dia. Nampak ganjaran syahid. Orang-orang yang kena penyakit-penyakit demikian. Penyakit kanser ni penyakit yang tak ada orang nak. Dan sampai hari ni menjadi buntu di kalangan kita. Datang daripada mana penyakit ini? Ada yang kata daripada bawaan air. Ada yang kata daripada makanan. Ada yang kata daripada pergaulan. Ada yang sebut macam-macam gaya. Kalau kita tanya pada doktor, kenapa kena penyakit ini? Doktor kata, kami tak boleh nak bagi tahu sumber mana yang menyebabkan datangnya penyakit ini. Kalau kita sebut COVID-19, ada juga sumber yang disebut dengan daripada makan kelawar, makan binatang-binatang yang dilarang oleh Allah, makanan eksotik ini. Daripada perkara demikian kemudian datang kanser tak. Kanser ni tiba-tiba ada orang yang datang diberitahu saja pada diri dia, dan bila dia cek doktor je, tahu-tahu stage yang keempat dah. Tahu-tahu dalam hidup dia terlampau cepat. Padahal kalau mengikut keadaan yang tertentu, dia kena melalui proses 3 bulan, 6 bulan dan seumpamanya. Tapi malam ini
saya nak sebut pada semua di kalangan orang mukmin di Malaysia kita ataupun di bumi Brunei dan Singapura dan seumpamanya, sahabat-sahabat kita daripada Indonesia, penyakit yang disebut dengan penyakit kanser ini di antara penyakit yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang dipahami oleh saya. Saya faham bahawa di mana penyakit yang berlaku di kalangan orang kita yang kena kanser, kalian berpeluang untuk selamat dengan syarat kalian jangan tinggal solat. Kalian jangan buka aurat. Kalian jangan dalam keadaan yang sesakit itu, kalian menjadi seorang yang melawan perintah Allah, bercakap kotor dan seumpamanya. Jangan. Bila waktu mana kalian diuji dengan ujian penyakit kanser ini, kalian diajar supaya banyakkan berzikir. Banyakkan bersedekah di jalan Allah. Infak di jalan Allah. Alihkan cepat-cepat harta benda kalian yang ada di atas dunia ini, kalian alihkan ke akhirat Allah sebanyak mungkin. Dengan cara macam mana? Berwakaf, berinfak, bersedekah, dan kalian, bila kalian lakukan demikian, kalian akan rasa keuntungan saat mana kalian berada di dalam kubur sebentar lagi. Jangan simpan harta kita di atas dunia. Bahkan di waktu ini kita mula nasihat pada keluarga-keluarga kita. Mula kita ingatkan pada keluarga kita tentang perjalanan hidup kita ini untuk menuju ke sana. Jangan kita rasa sedih. Jangan kita berputus asa dengan Allah. Berusaha untuk kita dirawat. Berusaha untuk kita dapatkan kesembuhan. Dalam masa yang sama, dalam keadaan yang kita diuji dengan ujian ini, kita menjadikan diri kita istiqamah. Sampailah di saat-saat terakhir, Allah jadikan pada diri kita umur-umur kita untuk dicabut oleh Allah. Di saat sebegitu, mulut kita sentiasa menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di saat yang sedemikian rupa. Yang dimaksudkan oleh hadis di atas adalah penyakit usus perut, disebut demikian. Dalam kitab ni sebut, dia merupakan usus yang terjadi dalam tubuh badan mereka masing-masing. Akan tetapi ada yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan itu adalah sakit perut yang membawa kepada kematian, lalu dianggap mati syahid akhirat pada orang yang sedemikian rupa. Saya sebut orang yang kena kanser dan orang yang kena COVID-19 ini. Orang yang terkena COVID-19 ni pun sama juga. Kadang-kadang tak ada simptom yang berlaku pada mereka. Tiba-tiba Allah jadikan ujian kena dengan virus sebegini, dengan syarat dia mukmin, kemudian dia jaga perintah Allah. Sebab tu kita puji mereka-mereka yang kena dengan ujian ini. Semakin mereka berada dalam hospital, mereka berwirid, mereka membaca ayat-ayat Quran, mereka dalam keadaan penuh dengan keyakinan pada Allah. Sampailah penghujung nyawa mereka, katakanlah Allah memanggil mereka di saat demikian, mereka telah bersiap dalam tempoh saat yang sebegitu rupa untuk mereka menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya nak kabarkan kabar gembira ini pada setiap mereka yang diuji dengan ujian-ujian kanser dan juga ujian COVID-19 ini sendiri. Ini di antara yang disebut demikian. Kemudian disebut lagi hikmah daripada hal itu adalah bahawa mereka tersebut meninggal dalam keadaan yang berakal dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dia, bila kena penyakit kanser dan sebagainya, akal mereka tak rosak. Akal mereka tu masih lagi terjaga. Dalam keadaan sebegitu, akal mereka masih lagi kenal Allah. Mulut mereka sentiasa berzikir. Sehingga kan tidak perlu lagi ditanya lagi di dalam kuburnya. Bila masuk dalam kubur, dia meninggal dunia dalam keadaan yang sedemikian rupa. Wahai mereka yang diuji dengan penyakit kanser dan juga penyakit yang disebut dengan COVID-19 ini, bila masuk dalam kubur, tiada pertanyaan untuknya. Ini katanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang berpandangan yang sedemikian rupa berbeza dengan orang yang meninggal disebabkan berbagai macam penyakit ketika meninggal dan dia tidak ada dalam keadaan berakal pada mereka tersebut. Mengenai hal ini, pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuti berpendapat bahawa hadis di atas tidak memerlukan adanya penyempitan dan pengkhususan seperti itu. Menurut kesepakatan para hufaz, pengumpul, iaitu penghafal hadis daripada sanad hadis tersebut, terdapat perawi yang ghalat. Kemudian kerana lafaz yang tersebenarnya berbunyi siapa sahaja yang meninggal kerana berjihad, bukan siapa sahaja yang meninggal kerana sakit pada mereka tersebut. Walau bagaimana sekalipun, pada kita ni nak sebutnya, Tuan kita sebut, ni sebab yang kedua, di mana orang yang masuk dalam kubur, dia boleh terselamat daripada yang disebut dengan azab kubur dan himpitan kubur. Dia selamat daripada azab kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir,
dan tetap berlaku yang disebut dengan yang dinamakan dengan azab kubur padanya. Tapi himpitan kubur kena. Himpitan kubur kena. Dia tak sama daripada himpitan kubur. Rasulullah sebutlah, tiap di kalangan umat aku semua terkena himpitan kubur. Bila berlaku himpitan kubur ini? Berlaku himpitan kubur ni bila jenazah kita mula turun. Saat mana turun tersebut, bila sampai ke bawah saja, kena dah himpitan kubur di kalangan kita. Dan kita dah bincang dah dalam tajuk sebelum daripada ni. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, yang boleh menyelamatkan kita daripada yang namakan dengan tersamat daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam kubur nanti, yang diriwayatkan juga bahawa dalam hadis Rasulullah sebut, barang siapa yang membaca surah Al-Mulk setiap malam. Ni peluang pada kita ni. Siapa-siapa yang dia membaca surah Al-Mulk setiap malam, dia tidak akan dikenakan dia tidak akan dicelakakan oleh penguji kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita demikian. Sebab yang tiga, sebelum tidur, malam-malam sebelum tidur, baca surah Al-Mulk. Membiasakan malam kita sebelum nak tidur, baca surah Al-Mulk. Nak tidur je, baca surah Al-Mulk. Pada diri kita ni. Kerana apa dia? Bila kita masuk dalam kubur, tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya, dan tiada azab kubur untuknya. Kesan daripada mana? Surah Al-Mulk yang dibaca sebelum daripada tidur. Ini peluang. Peluang dalam hidup kita, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian. Jangan seorang pun di kalangan follower saya ni yang tertinggal malam-malam baca surah Al-Mulk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar demikian. Daripada Juwaibir di dalam tafsirnya menuturkan riwayat daripada Asim bin Abu Daud, daripada Abu Najib yang diterima daripada Zar bin Hubaisi. Dia menuturkan bahawa Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, siapa sahaja yang baca surah Al-Mulk setiap malam, baca surah Al-Mulk setiap malam, dia akan dipelihara daripada fitnah kubur. Siapa sahaja yang membiasakan diri membaca firman Allah Ta'ala. Satu lagi. Ini baca satu surah Al-Mulk, katanya Ibnu Mas'ud. Yang kedua, sesiapa yang membiasakan pada diri membaca inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Allah akan memudahkan baginya pertanyaan munkar dan nakir untuknya. Itu bagi orang yang nak suruh dalam hidup dia, yang pertama baca surah Al-Mulk. Dalam hidup kita ni baca surah Al-Mulk. Malam-malam, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca sampai habis. Tak panjang pun. Dalam surah Al-Mulk tersebut, kita baca dalam keadaan yang baca sebelum tidur kita. Lepas pada kita baca, jangan cakap lagi. Jangan cakap lagi dengan isteri kita ke, dengan anak-anak ke, tidur terus. Mudah-mudahan kita dapat pahala malam tersebut. Katakanlah sampai ajal pada kita, sampai masa untuk kita menghadap depan Allah, masuk dalam kubur, terlepas terus daripada pertanyaan mereka munkar dan nakir dalam kehidupan mereka tersebut. Kemudian katanya Ibnu Mas'ud lagi, kalau kamu kena juga, kamu nak kena juga, kamu nak suruh mudah untuk disoal pada diri kamu ni, pada malam-malam yang demikian, kamu baca begini. Pada malam-malam kamu berada dalam kubur, setiap hari kamu berjalan, sebut inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ulang dalam hidup kita ni, dalam surah Yasin kan. Dalam surah Yasin tu, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kita ulang dan kita ulang. Jalan je, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ulang pada kita. Mudah. Mereka akan tanya soalan-soalan yang mudah waktu mana kita berada di dalam kubur untuk ditanya soalan-soalan demikian. Terima kasih sekali lagi pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan kalian semua diberkati dan dirahmati oleh Allah, dan Allah panjangkan umur kita, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba-hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang baik ini ya Allah, dengan khususnya kami mohon pada kamu ya Allah, agar kamu lapangkanlah kubur-kubur mereka yang telah menyumbangkan sumbangan-sumbangan bagi pembinaan masjid ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah,
agar kamu murahkanlah rezeki pada mereka yang telah memberi sumbangan-sumbangan kepada ma'had tahfiz kami ini ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah agar mereka ditempatkan di kalangan para siddiqin, para syuhada was salihin. Ya Allah ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, jika mereka masih lagi hidup ya Allah, jadikanlah rezeki-rezeki mereka yang bertambah ya Allah. Saat mana mereka sudah menghadap di hadapan kamu ya Allah, jadikan keluasan kubur-kubur mereka di saat mana Allah kamu jadikan pada kukuhnya binaan-binaan yang sedang kami bangunkan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, kelapangan kubur-kubur mereka ya Allah, kemurahan rezeki dalam hidup mereka ya Allah, dan diangkat darjat mereka di kalangan hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, rahmatilah kekeluargaan kami ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang tenang dan sakinah ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami ya Allah daripada pertengkaran-pertengkaran yang tak berkesudahan ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Selamatkanlah kami daripada virus COVID-19 ini ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka yang terkena kanser itu ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah. Ya Rahmanur Rahim, kamu lembah lembutlah dengan hamba-hamba yang diuji dengan Ya Rahmanur Rahim. Kami mohon pada kamu ya Allah agar kamu mengarahkan malaikat Israel yang mencabut nyawa di kalangan hamba-hamba yang mengaminkan doa ini dengan lemah lembut ya Allah. Kami pohon pada kamu ya Allah, jadikanlah kubur kami semua di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah pada kawah-kawah neraka ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.